Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma waffiqni lima tuhibbuhu tardah minal qawli wa 'amali fi ta'ati. Innaka dzul fadlil 'azim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamadatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qur rabbi habli hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lisana sidqin fil akhirin. Qala al musannif ta'ala wa nafa'na bi ulumihi. Amin. Masuk dalam masalah 51 dalam kaum kitab Khalub Tam ni, iaitu bi ahkam al-ma'mum wal imam, dalam masalah 51 bersangkut pot lagi dengan sujud sahwi juga. Sikit dia cerita tentang sujud sahwi lagi, tak habis lagi. Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Cerita lagi dalam kitab, kebetulan samalah dengan kitab fikih solah Hitawi, tapi malah ni satu je kot. Dalam cerita sujud sahwi ni imam dan makmum lupa sujud sahwi. Imam pun terlupa, makmum pun terlupa. Tadi bicara lalu dalam masalah nak sujud sahwi ni, duk teringat nak sujud sahwi, tu imam pun terlupa, tu makmum pun terlupa. Berkata al-Imam Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia imam itu lupa sujud sahwi dan makmum pun lupa juga, dua orang lupa, imam pun lupa, makmum pun lupa nak sujud sahwi, makmum pun lupa juga memberi salam ia makmum tadi serta imamnya. Kemudian teringat imam, lepas tu dah bagi salam, teringat pula tu imam tu. Kemudian teringat imam bahawa ia tu imam tadi terlupa nak bagi salam, nak sujud, dan ia pun sujud. Dia masuk balik, dia sujud. Dia lepas bagi salam tu, yang kita duk catat selalulah, dia terlupa. Kemudian teringat dia lepas bagi salam tadi, maka dia pun masuk balik, sujud. Dia takbir, dia sujud masuk balik. Maka apa yang kita nak kena buat, makmum tu, maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama imamnya, berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Jadi kalau dua-dua lupa, kemudian duduk dalam masa yang tak lama pada uruf, kita bicara itu hari kisah Dzul-Yadain, adapun ada ulama mengatakan tak lama pada uruf tu 1 rakaat sembahyang, tu imam tu masuk balik, makmum pun dah bagi salam tadi, masuk balik, boleh ikut tu imam. Takbir lain, Allahu Akbar, sambil duduklah, masuk je. Lepas tu sujud ikut tu imam. Tapi ada satu pendapat lagi. Ada cerita juga, kalau imam tu teringat sujud sahwi, kemudian dia bagi salam, dia masuk pula, tak boleh. Dia tahu dia sujud sahwi, tapi dia bagi salam, dia teringatlah.
Dia teringat-teringat, oh ni sujud sahwi. Lepas tu dia tengok tak imam bagi salam, dia pun bagi salam. Lepas tu tak imam masuk balik, dia masuk balik. Tak boleh dia masuk balik sebab dia teringat. Dia tahu. Ni dia lupa. Masalah kita dah baca lah, dia lupa. Tapi kalau makmum tu tahu, makmum tu boleh sujud sahwi. Faham dia? Sebelum dia bagi salam tadi. Tapi dah lama dia tahu, kalau dia sujud juga tak boleh. Ada kaum mengatakan tak boleh. Kita tengok apa dia kata di bawah. Betul tak? Dan ia pun sujud, maka imam sujud, maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama imamnya. Berdasarkan apa? Berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Dan berkata Al-Imam Rafi'i lagi, dia tambah lagi, jika makmum itu mengikut memberi salam, tu dia. Jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat dia bagi sujud itu, tadi dia lupa, hak tadi masalah lupa, masalah lupa, hak ni dia teringat sujud tu. Pasal imam tak buat, dia tahu. Dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia makmum itu, ia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum jangan mengikutnya. Makmumnya ingat tu. Sebab sujud sahwi dia sunat. Tadi masalahnya dia suruh ikut tu imam tu, dia tajuk yang pertama tu imam lupa, makmum lupa. Makmum tu imam lupa sujud sahwi, makmum pun lupa sujud sahwi. Kemudian tu imam masuk balik, makmum disunatkan masuk balik. Boleh masuk balik. Jadi masalah Imam Rafi'i kata, jika makmum yang ikut tu imam tu ikut bagi salam. Sebab dia sunat je. Makmum tadi pun tu imam bagi salam, dia pun bagi salam, tapi dia tahu. Dia tahu. Dan dia teringat ia bahagi sujud itu, tu imam makmum tu. Makmum tu ingat tentang sujud tu. Tu imam ni lupa sujud sahwi ni. Dia tahu. Tapi dia kata, Imam Rafi'i kata, janganlah mengikutnya, ikut imam tu kerana salam makmum itu dengan sengaja itu mengulanginya, putus khudwah ikutan dengan imamnya. Habis dah, dia tak boleh ikut dah. Tapi kalau kita semua pakat lupa, tak apa. Kalau dia duk teringat, imam ni lupa sujud sahwi ni, dia pun bagi salam, imam masuk balik, dia tak boleh ikut dah. Sebab dia tahu tu imam tu lupa, dia ingat, dia tak boleh. Sebab dia putus dah qudwah dia. Tapi kalau sama-sama lupa, maka tak putuslah qudwah tu. Ikutan tu imam bagi salam, imam masuk balik, dia boleh masuk balik. Ada dua situ tu. Dua pendapat, dua masalah di situ. Kena ingat tu. Kemudian dia kata, jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia makmum tu bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, ikuti imam sujud sahwi itu, karena salam makmumnya tadi itu dengan sengaja itu mengandungi putuslah qudwah dia, putuslah ikutan dia dengan imam tu. Dan ini jelas bahawa kekal qudwah tidak putus ikutan dengan imam itu selepas salamnya dengan lupa. Ini dia batal balik ni. Dia takat cerita hak tadi yang dia kata tu imam makmum yang teringat tu, ya, takat tu saja. Takat dengan sengaja dia bagi salam, dia dah tahu dah bahawa tu imam tu lupa sujud sahwi, maka putuslah qudwah ikatannya dengan imam. Itu cerita yang makmum tahu, makmum teringat bahawa sujud sahwi tu imam tu lupa, dia tak lupa. Dia bagi salam dengan sengaja tu, maka putuslah qudwah dia dengan tu imam. Dia tak boleh ikut dah. Lepas tu dia ambil balik. Dan ini jelas tu hak atas. Ini jelas tu hak atas tu. Dia masuk balik dan berkata sebelum Imam Rafi'i itu,
Ini jalan dan maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama imamnya berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyang. Berhenti dekat tu, ambil balik. Dan ini jelaslah bahawa kekalnya qudwah, tidak putus ikutannya dengan imam. Tadi hak imam makmum tu cerita lain. Hak ni yang cerita tu, dan inilah jelas tu, hak atas tu. Cuma Tuan Musannif tu dia bawa sikit, patutnya tak di bawah. Patut cerita tu dia bagi jelas dah. Ini jelaslah bahawa kekal qudwah itu tidak putus ikutan dengan imam. Maka selepas salamnya dengan lupa untuk sujud, syaratnya imam tu salam dengan lupa dan makmum pun salam dengan lupa untuk sujud sahwi atau lalai dengan meninggalkan sunat-sunat amal yang lain. Lepas tu patut baru dia cerita pula, kalau imam kembali makmum tu teringat bagi salam dia mana boleh lah ni, tapi dia sulam tengah, tak apalah, itu kehendak Tuan Musannif. Tapi kita kena faham cerita masalah yang 51 ni, kalau imam lupa, makmum pun lupa, sama-sama lupa, imam bagi salam dalam keadaan lupa, makmum pun bagi salam dalam ikut imam dalam keadaan lupa, nak sujud sahwi, kemudian imam masuk balik, teringat dia masuk balik, maka makmum boleh masuk balik. Tapi kalau imam bagi salam tapi dia teringat bahawa dia tahu bahawa dia kena sujud sahwi, dia teringat sujud sahwi tu imam ni tak buat, dia bagi salam, malah salam tu dengan sengaja lah, dia ikut tu imam lah, kemudian tu imam masuk balik dalam sembahyang untuk sujud sahwi, dia tidak boleh masuk balik. Dua qaul di situ, dua masalah situ. Dia tidak boleh masuk balik, pasal dia sudah putus ikutan dia dengan tu imam. Sebab apa? Sebab dia putuskan dengan salam tu dengan sengaja, dia teringat bahawa tu imam tu terlupa sujud sahwi. Tapi kalau sama-sama lupa, boleh masuk balik. Faham? Itu dalam masalah yang ke-51. Kemudian yang masuk 52. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya sembahyang, dan yang ketiga masuk semula dalam sembahyang. Yang kita dah bicara dulu, jumpa dah. Takbir yang pertama masuklah dalam sembahyang, Allahu Akbar, sembahyang maghrib tadi, Allahu Akbar, kemudian duduk saja-saja, dia kot, Allahu Akbar. Takbir yang kedua tu keluar daripada sembahyang yang pertama tadi. Kalau kita teruskan dengan sembahyang tu, bermakna sembahyang tu tidak sah. Kemudian kena takbir lagi sekali, Allahu Akbar, baru masuk balik sembahyang. Jangan buat haram, hukum dia haram. Kalau tanpa ada niat apa-apa, tanpa kita putus niat, kita nak batalkan niat kita tu haram. Kita saja Allahu Akbar, kemudian tak apa-apa takbir tadi. Allahu Akbar sekali lagi. Sekali itu, yang kedua tu putuskan sembahyang. Yang pertama tadi, hak pertama tadi sah dah. Jadi kalau dia terus dalam tu juga, sembahyang tu tak sah. Tidak ada sembahyang bagi dia. Dia kena takbir lagi sekali, Allahu Akbar, yang ketiga. Kalau dia takbir lagi yang keempat tu putus yang ketiga, dia kena takbir sekali lagi yang kelima. Yang ganjil tu baru boleh masuk sembahyang. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau dia takbir tu sampai habis waktu lah. Jangan pakai hak dua tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia lah. Kita tengok apa dia cerita. Tamu Musannif bawa macam mana. Takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang. Elok macam kita nak buat lah. Tapi jenis manusia ni dia tak puas hak pertama, dia buh hak kedua. Kalau jadi imam, ni masalah imam dengan makmum ni. Macam mana kita nak buat? Dan yang kedua itu keluar daripadanya sembahyang.
Dan yang ketiga masuk semula apa? Semula sembahyang. Jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram, imam Allahu Akbar, masuklah, kita pun Allahu Akbar, ikutlah. Kemudian bertakbir lagi sekali sebagai takbiratul ihram juga, maka batallah sembahyang imam tu. Dan tidak harus ni makna kata tidak boleh. Tidak harus di sini, tidak boleh. Tak boleh makmum mengikutnya tu imam tu pada mana? Pada sembahyang tu. Faham tu no? Imam pi Allahu Akbar, duduk dah, dah baca wajah dah. Kita pun semua Allahu Akbar, habis dah. Tiba-tiba dia pun balik Allahu Akbar. Yang kedua tu dia memutuskan sembahyang yang niat yang pertama tadi. Kita takkan nak takbir balik. Dia imam dah. Maksud yang kedua lah, kita nak takbir balik. Imam ni buat guna pula dah. Tak harus kita ikut dia dah. Sebab pertamanya kita ragu-ragu tentang niat dia. Sebab dia putus tu sama ada putus niat dia atas salah dia niat ke ataupun dia memang saja-saja putus niat ke. Jadi kita tak confuse, tak dalam perasaan syak tu kita tak boleh ikut dia dah. Pertamanya kalau dah kita mengaji bahawa dia telah batal dah sembahyang dia. Tapi ada lagi ada ujung tu. Kalau dia dalam keadaan apa yang dia boleh niat kali yang kedua. Kita tengok. Tapi kita pegang hak awal ni dia pergi. Jika bertakbiratul imam sebagai takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram, kali kedua lah juga, maka batallah sembahyangnya. Tidak harus, tak boleh makmum mengikutnya nyata imam tu pada mana? Pada sembahyang itu. Jika mengikut juga, kalau ikut juga, apa jadi? Pada tu imam tu, nescaya batallah sembahyang siapa? Sembahyang kedua-duanya, tu imam dan makmum. Sebab apa? Sebab tu imam tu dah batal dah. Dia masuk Allahu Akbar, pandai dia takbir kali kedua, Allahu Akbar, dia sudah keluar sembahyang. Bukan dia keluar tu tak tadi. Dia buang sembahyang, dia kata loneh lah kita kata Allahu Akbar. Tak apa syok takbir dia. Takbir lagi sekali. Bila dia buat Allahu Akbar tu, bermakna dia telah memutuskan sembahyang yang sah tu. Dia memutuskan sembahyang yang sah dia tu. Dia Allahu Akbar kali kedua tu memutuskan sembahyang yang betul dia tu. Jadi dia dah batal dah. Dia batalkan sembahyang dia tu dengan apa? Dengan takbir yang kedua. Jadi kita tak boleh ikut dia lah. Kalau kita ikut dia, ikut imam batal, kita batal lah. Kita kena mufarakah lah. Buat sendirinya. Kalau apa? Barulah tu. Cerita dalam takbiratul ihram barulah. Masing-masing sembahyang lah. Tu imam tu nak jemaah pula. Tu imam tu kena balik ke belakang makmum nak jemaah. Dia tak boleh lah. Kalau dia tak mau jemaah, dia nak memperik sembahyang seorang dia lah. Kita tak boleh ikut lah. Kalau dia kata aku ni silap lah ni, orang tak mau ikut aku, dia balik pergi duduk belakang. Tak ada imam dia tu. Masing-masing buat, dia pergi duduk belakang, masbuk dengan orang pula belakang. Kalau dia tak mau, dia sembahyang seorang dia di situ. Kalau dia tak mau jemaah. Tu dia. Tu di situ. Kita pegang hak tu dulu. Pegang cerita hak dia, hak tajuk mula tu. Dan jika makmum, dia kata tadi, dan jika ia makmum itu mengikut juga padanya pada tu imam itu, nescaya batallah sembahyang. Sembahyang siapa? Sembahyang kedua-duanya. Pasal apa kedua tu batal? Sebab tu imam tadi dia dah batal sembahyang sebab dia memutuskan niat dia tadi dengan takbiratul ihram yang kedua. Dia tak boleh niat dah yang kedua. Kemudian kita pula batal pasal apa? Kita sudah batal, kita kena ikut tu imam batal sembahyang. Dua.
Dua-dua tu batal, kena sembahyang lain. Kemudian dia kata apa? Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam, ketika imam bertakbiratul ihram yang pertama, dia cerita tu patah balik tadi juga. Dan jika makmum bertakbiratul ihram di belakang imam, ketika imam tadi bertakbiratul ihram yang pertama, macam kita nak buat tu selalu, kemudian bertakbir pula tu imam tu kali yang kedua dengan qasad takbir ihram, nescaya putuslah qudwahnya dengan imam itu, karena orang yang semayang itu apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram bererti masuk ia dalam semayang. Kita semayang ni bila kita Allahu Akbar, maka kita sudah dikira masuk dalam semayang. Dan apabila ia bertakbir kali yang kedua, berarti ia mengeluarkan dirinya daripada semayang. Bila dia takbir yang kedua, bermakna dia sudah bawa diri dia keluar balik daripada semayang. Faham? Dan apabila bertakbir ia kali yang ketiga, berarti ia masuk pula balik pada semayang. Kalau dia nak semayang, dia kena takbir lagi sekali lah. Kita tu, cerita ni masalah kita lah. Cerita ni kita. Kalau kita takbir Allahu Akbar, katalah semayang di rumah, tak semayang tak apa, takbir tak apa, buang tu berdosa dah. Satu, dosa tetap dosa. Semayang tak ada lagi. Lepas tu Allahu Akbar tu batal dah semayang tu. Bermakna takbir yang kedua tu mengeluarkan diri kita daripada semayang. Kalau kita terus dengan takbir yang kedua kita rasa puas, semayang kita tidak sah. Kemudian kita nak buat apa? Kita kena takbir lagi sekali. Hak tu baru masuk semayang. Allahu Akbar. Baru masuk semayang tu. Hak tadi, hak kedua tu membatalkan semayang kita yang pertama, maka itu dikira berdosa. Itu je. Kemudian yang ketiga sah. Yang keempat jadi balik macam tu, batal semayang takbir yang ketiga. Yang kelima pula sah. Betul-betul tengok dia kata. Dan apabila bertakbir kali yang ketiga, berarti ia masuk balik ke dalam semayang. Dan apabila bertakbir ia kali keempat, keluar ia dengannya dengan semayang. Dan begitulah kalau ia bertakbir kemudian bertakbir jadi lagu tu lah. Tak masalah kata. Tak semayang lah korang tu. Bahaya noh. Dah tahu malam ni jangan buat lah. Kalut tu buat gitu. Tambah-tambah kita jadi imam, orang dah takbir dah. Apa yang kita nak buat? Makmum nak buat macam mana tu? Nak buat macam mana? Kalau dah takbir Allah tu tak apa lagi. Kan? Allah, betul Allahu Akbar, tak apa lagi. Jangan Allahu Akbar siap. Allahu Akbar kabiran walhamdulillah. Allahu Akbar sekali lagi. Buat jangan sembahyang raya tak boleh. Sembahyang raya tak apalah. Tu tak apa. Itu memang ada cara dia lagu tu. Hak sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang di rumah seorang-seorang pun jangan buatlah. Kalau buat jadi juga, maka kita malam ni ambil putus takbir yang ketiga. Baru kita masuk balik dalam sembahyang. Dan begitu bermula dhabitnya bahawa masuk ia dengan qasal ganjil dan keluar ia dengan genap. Demikianlah berkata al-ashab, sahabat pada Imam Syafi'i. Dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain, dan seperti mana juga mengubah daripada keadaan halal kepada keadaan haram dan akasnya lah. Kita takbir tu kita sudah mengeluarkan, memasukkan diri kita. Benda yang halal bagi kita jadi haram.
Allahu Akbar tu benda yang halal pada kita semua jadi haram. Makan tak boleh, minum tak boleh, berkata-kata tak boleh, bersentuh apa pun tak boleh. Benda halal kita. Bila kita bagi salam balik, kita dah takbir balik kali kedua, bahawa kita tu kira mengeluarkan diri kita daripada hak halal, hak haram tadi, masuk balik lah. Macam tu dia diakas dia. Jadi macam biasa balik. Bila takbir yang pertama tu hak halal semua pada kita haram. Kemudian bila kita takbir yang kedua, kita jadi biasa balik. Jadi macam umum balik. Lepas tu takbir balik yang ketiga tu baru nama balik sembahyang. Faham tak? Tak ada lagi tu. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu, jika tapi dia ada syarat dia. Nak takbir tu kita kena faham juga. Kalau saja-saja batal. Tapi kalau kita kata niat kita tu, niat lohok, mayang lohok, Allahu Akbar, pi niat asal, contohlah, duit niat semayang lohok ni, tapi pi niat asal, maka kita boleh ubah, boleh keluar. Tu tak jadi masalah. Ataupun kita nak batalkan takbir kita tu, kita keluar. Jangan kita saja-saja macam buat tak puas hati tadi, tak syok takbir, rasa macam tak masuk, rasa macam tak masuk, tak boleh. Itu yang masalahnya makmum tu. Tu imam tu dia boleh. Kalau kita sembahyang seorang, kalau kita nak ni macam kita confuse tentang niat, boleh. Jangan kita saja-saja aja. Ada setengah orang dia waham dia, tak puas, tak syok. Tadi rasa macam tak puas, tak kena. Tu tak boleh. Tapi kalau dia kata, aku tadi niat asal, tu boleh. Kita putuskan niat kita. Tu boleh. Tapi masalahnya kalau kita sebenarnya jemaah, makmum, dia bukan nak tahu kita ni. Niat kita apa dia? Kita nak putus niat ke ataupun dia saja ke? Makmum dia tak tahu. Kita seorang je tahu niat. Makmum dia tak boleh ikut. Dan imam tu bolehlah. Hak kedua tu boleh masuk balik. Kalau dia kata dia niat tadi, aku niat tadi niat lohok, aku sembahyang maghrib rupanya nak nyanyuk lagi, tak apa. Tapi makmum tak boleh ikut dah. Dalam apa bentuk pun makmum tak boleh ikut. Cuma kita nak kias tentang dosa dengan tak dosa, kita nak keluar takbir tu je. Dia tengok dia kata. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu, jika sekiranya seorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat keluar daripada sembahyang selepas takbir yang pertama. Itu yang dikatakan takbir bentuk masalah batal mengulangi takbir tu. Dia kata seorang itu bertakbir yang kedua sebelum niat, dia tak mau, dia niat keluar, dia tak niat apa pun, dia keluar gitu je. Tu yang dikatakan bahawa batalnya sembahyang tu. Tetapi jika berniat ia seorang tu menolak niat yang pertama, iaitu takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang, kemudian takbiratul ihram juga yang kedua, nescaya sahlah sembahyangnya. Tu rabit dia lah, kita nak minta lah. Malam ni kita mengaji hak tadi batal, kemudian cara-cara dia. Tetapi apa dia? Tetapi berdosa. Dosa tang dosa juga. Tapi tang niat tu boleh. Yang kedua tu dipakai sebab apa? Kita sudah putus niat. Kita buang niat pertama dia, niat tadi tak sah ni. Niat tadi ni masa tak masuk, qasad ta'rid ta'yin tak masuk, tak sah ni. Jadi kita putus niat macam tu, kita boleh takbir yang kedua. Tapi bagi orang yang ikut imam, dia tak boleh lah. Tapi berdosalah ia kerana keluarnya daripada sembahyang yang pertama. Dan jika seseorang itu di belakang imam, itu dia. Dan jika ditanya masalah, dan jika sembahyang seseorang di belakang imam, maka bertakbir ia imam, kemudian bertakbir lagi ia kali, iaitu imam tu kali yang kedua, maka adakah harus ia makmum mengikutinya, yang imam tu pada mana? Pada sembahyang tu. Jadi macam kita lah,
Kita tanya, macam mana kalau kata kita duk ikut tu imam, tiba-tiba mesti tuan-tuan nak tanya, saya pun nak abang lah, tapi tak abang apa, kita dah bagi tahu dah. Senang je kita ni, dia tanya dia jawab, kita baca, habis lah. Apa lagi nak cerita dia? Tuan-tuan tak nak tanya, tak boleh tanya dah, pasal dia abang dah, dia tanya dulu. Dia tanya siap. Jika sembahyang seorang itu di belakang imam, maka bertakbir ia imam. Cuma kita nak ambil objek tu sajalah, ianya tu sajalah yang kita nak faham. Kalau ia makmum tak boleh ia imam, ya. Maka kalau tuan-tuan ada pen, tulislah ia tu siapa, imam. Jadi kita nak baca esok senang. Kadang-kadang kita duduk belakang, duduk saja di rumah, kita tak ni. Dan jika sembahyang seorang di belakang imam, maka bertakbir ia kemudian bertemu ia kali kedua. Ia ni ia siapa? Jadi kalau kita dah tulis tu senanglah. Roti menggali macam saya dah abang lah. Bang Gali makan Ahmad makan apa ni, makan roti mengali bawah rumah. Pak Hamid makan roti mengali bawah rumah. Berhenti Pak Hamid makan roti menggali bawah rumah. Dua. Kalau dia kata Pak Hamid makan roti menggali di bawah rumah, makna Pak Hamid tu makan roti bawah rumah lah. Tapi dia berhenti Pak Hamid makan roti menggali bawah rumah. Pak Hamid duduk di atas rumah lah, duduk makan roti, mengali duduk bawah rumah. Dia dua situ jaga. Berhenti tu payah juga tu pun. Ni kita ni payah ni. Dia berhenti tu jadi tak nak kena sungguh tu. Maka bertakbir ia imam, kemudian bertakbir pula siapa pula? Ia tu imam tadi kali yang kedua. Ni pertanyaan ni. Maka adakah harus ia balik pada makmum, bukan balik tu imam? Maka adakah harus ia makmum mengikutnya siapa? Nya tu imam. Tu dalam tu banyak tu. Pada mana? Pada sembahyang ini. Dia cerita. Dia kata kalau kita duduk sembahyang, kita jadi makmum, kemudian duduk sembahyang belakang imam, memanglah makmum belakang imam lah. Makmum duduk tak mana lagi. Duduk belakang imam, tiba-tiba tu imam takbir yang pertama, kita pun takbir, kemudian tu imam takbir kali yang kedua. Ni masalah dia baca tadilah. Boleh tak kita ni, haruskah kita nak berimam dengan dia, nak ikut imam tu? Dan adakah harus berimam dengannya? Tadi tak sembahyang lagi. Apa ni mana? Dan jika ditanggung ia, tu dia. Itu dia cerita sekali. Hal satu tadi awal. Dan adakah harus berimam dengannya? Sebab apa? Jika ditanggung. Nah, kita dah mengaji kan? Kita dah mengaji dah malam ni. Pasal dia kata dia putus niat. Tu imam tu kita rasa macam dia putus niat. Pada hak atas dia kata apa? Apa tu menguli takbir jika sekarang itu bertakbir kedua sebelum niat keluar daripada selepas sembahyang takbir yang pertama. Tapi jika dia berniat menolak niat yang pertama. Ni diri kita ni. Kita duduk takbir. Mula-mula dia tanya apa? Dia tanya adakah harus kita berimam dengan dia, apa ni? Maka adakah harus kita mengikutnya pada sembahyang itu? Ni kita tengok dia duduk sembahyang, dia takbir 2 kali. Tak apalah, satu. Yang kedua pula, adakah harus berimam dengannya? Jika ditanggung, jika kita rasa dia ni, kita faham betul, kita rasa macam dia ni telah, imam ni putus niat dah ni, lepas tu dia masuk balik. Jika ditanggung ia tu imam itu telah memutuskan niat dan berniat ia tu imam keluar daripada sembahyang yang pertama, boleh tak kita nak ikut dia? Kalau kita rasa hati kita macam tu, itu imam ni putus niat ni, dia masuk balik kot. Dia masuk dah ni, dia putus niat, dia keluar yang pertama tu kerana dia putus niat. Atau tidak harus berimam dengannya, ataupun kita ni tak boleh berimam dengan dia. Kerana apa? Kerana asalnya tidak memutuskan ia niat yang pertama. Tidak memutuskan niat yang pertama. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam.
Kalau kita rasa duduk wawai, itu imam ni kalau dia tak putus niat, dia tak boleh jadi imam, sembahyang dia batal dah. Nah. Kerana ia bukan dalam sembahyang. Kerana sebab kerana ia bukan dalam sembahyang. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak jadi imam kerana ia bukan dalam sembahyang. Dia dah keluar sembahyang dah. Dan juga makmum itu berasa ragu-ragu, syak dalam hatinya. Adakah imam itu dalam keadaan sembahyang ataupun tidak? Makmum macam kita lah, itu imam ni kita dah mengaji, dah putih, dia ni putus niat ke? Tak ke? Ataupun dia ni lagu mana ni nak boleh ikut dah. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutnya, maka tidak sah mengikutnya, seperti mana ragu-ragu syak ia pada keadaan imam itu laki-laki atau perempuan. Jadi kita tak boleh ikut tu imam. Kalau dah kita ada rasa ragu-ragu dengan dia, itu imam ni putus niat ke tak ke, ataupun dia ni dah rasa macam dia tak putus niat lagi. Jadi duduk macam tu, ada waham pada diri kita, maka kita tidak boleh ikut dia. Tak sah sembahyang kita kalau kita ikut dia. Sama lah kita jadi tu imam, mai tengok dia ni perempuan ke laki-laki ni. Kita mai duk tengok naik di imam, nak ikut dia, nak berimam dengan dia. Dia ni nampak belakang macam perempuan, seorang laki-laki. Perempuan ke laki-laki dia ni? Macam ni tahulah, Pak Ya takkan perempuan kot. Dengan misai, dengan janggut semua takkan perempuan. Ni kita ramai nak sebut dia, dia ni perempuan ke laki-laki? Nampak belakang kembang elok sangat ni, dengan punggung-punggung. Kita tak boleh ikut dia kalau duk waham macam tu. Kena pastikan betul-betul. Habis masalah tu. Senanglah masalah tu, kena payah pun. Cuma dia nak cerita kata, kalaulah jadi macam tu, pertamanya kita jangan, dalam masalah ni, kita ni jangan buang sembahyang kita. Kalau kita saja-saja nak buang sembahyang, maka batallah sembahyang kita. Yang pertama, yang kedua takbir tu. Kemudian yang ketiga tu baru masuk balik. Kemudian kalau kita nak buang tu, kita putuskan niat kita dulu. Niat tinggal buang sembahyang tu, barulah boleh takbir masuk balik. Yang kedua tu dikira sah. Tapi bagi imam, bagi makmum, kalau dia tengok tu imam tu Allahu Akbar, lepas tu dia nak masuk, lepas tu imam pun Allahu Akbar, contoh dia catah nombor 2. Nombor 2 tu dia tak masuk lagi. Ada yang hak belakang tadi, hak awal tadi dia bagi tu 2, 3, 4 perangai ni. Ada hak belakang tadi takbir dah bersama imam Allahu Akbar, kemudian tu imam pun depa pun buat takbir dah Allahu Akbar, maka kita tak boleh ikut dah tu. Tu imam tu sudah batal sembahyang, kita tak boleh ikut dah. Tapi kalau kita duduk mai-mai tu imam Allahu Akbar, lepas tu baru nak masuk dia pun Allahu Akbar. Jadi kita duduk confuse. Tu imam ni dia putus niat ke dia saja-saja? Jadi kita duduk confuse tu, sama ada dia nak boleh, kita nak boleh ikut, tak boleh ikut, maka kita jangan ikut. Sama lah ada bandingan dia kata kalau tu imam tu perempuan ataupun lelaki, kita duk rasai perempuan ke lelaki ke, bahawa kita tidak boleh ikut, nisbah pada itu. Senang je tu. Kemudian kafiat yang 53. Kafiat takbiratul ihram dan lafaznya. Yang kita duk takbir tu, kitab tu pada dah, kitab fikih solat yang kita baca itu hari pada dah. Tapi malam ni kita jumpa lagi sekali. Bermula kafiat takbiratul ihram itu ialah membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahul Akbar, ataupun Allahul Jalilul Akbar. Itu sah, 3 tu dibaca dengan jazam huruf ra, bonti atas ra. Nak buat r pun tak apa, jangan ru je. Ru tak boleh. Akbaru
tak boleh. Tak ada huruf dhammah di situ. Ra tu jazam mati, sukun di situ. Nah. Dimatikan huruf ra. Allahu akbar. Jangan Allah hilang. Hu tu hilang. Allah akbar. Tak boleh ikut. Tak sah takbir tu. Ada orang takbir macam tu. Dia terlampau banyak dia nak ambil nak masuk niat Allah akbar. Tak boleh. Hu hilang. Hu hilang tak boleh. Dia kena ada hu. Allahu akbar. Jangan Allah hilang pergi. Tak kira lah siapa pun jadi imam, saya jadi imam ke, siapa pun jadi imam ke, tuan-tuan jadi imam ke, kalau hilang ke tu tak boleh ikut. Bagi dia sembahyang seorang dia lah. Siapa pun tak ikut, gasak pergi lah. Masjid Kelin tu rajin jadi tu. Masjid Kelin. Ada rajin jadi tu. Pasal masjid tu imam semua jadi imam. Saya jadi imam, kau mai tengok tak ada, kita pun kadang-kadang culas juga, malas juga kita pun. Jadi kau naik, kau ni naik dengar dia ambil sembahyang Allah hilang. Sebab kacau dah kita. Kita nak masbuk dengan depa. Nak tunggu habis bagi salam baru boleh masuk. Kalau kita masuk, kita batal sembahyang. Kalau kita ikut masbuk makmum belakang pun batal sebab depa dah ikut imam tak sah. Kita dah tahu, kita dah ambil wudu. Allah. Tak mana kebat dia tak bunyi ni. Tak bunyi, bunyi bab. Pergi dah. Kacau dah kita. Selalunya kita boleh masuk rakaat kedua. Tapi duk pulas kot tu, pusing kot tu. Orang tayang tak masuk. Tak apa bayang lu. Kita nak masbuk dengan orang dia pas pergi salam, orang yang masbuk belakang ni pun tak boleh ikut dia pasal tu tak sah. Sebab kita tahu dah sebenarnya ikut imam tu tak sah. Lepas tu balik sembahyang ni macam mana sembahyang tadi? Ada juga hak mengaji tu. Dalam kelompok tu ada juga mengaji. Macam mana Pak ya sembahyang tadi? Imam hilang. Depa mengaji tahu nak tahu. Tak sah lah tu. Dah hilang tak sah lah. Kena buat lain. Kena buat lain. Buat lain bukan dak dah. Hilang Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Orang tanya kita, bolehkah kita ikut dia Assalamualaikum? Saya dengar assalam. Dengar apa? Ustaz kata pun. Ustaz dengar apa? Saya dengar salam ya. Salam ustaz kena yang lain. Kita nak lepas kita senang. Dia tanya kita, Pak ya macam mana? Awak, tadi dia bunyi salam je Pak ya. Habis ustaz dengar apa nak? Saya dengar salam je. Salam ustaz kena buat lain, saya dengar assalam. Tapi dia kata saya dengar salam. Salam ustaz kena yang lain. Dia kata payah juga noh. Bukan dia kata mudah, tu kerja yang mudah dah. Mayang ni pun jaga kena beringatlah. Ya. Boleh marakah. Kita kena berparakah. Kita bagi salam tu kita dah putus kedua dengan dia. Dia batal, dia tak sah. Batal. Bagi diri dia sah lah. Bagi kita yang mengaji ni dia tak sah. Kita berparakah. Tak boleh sangka baik, tak betul. Saya yang kata dengar salam tu sebab saya tegur dia. Saya tegur dia, entah bagi salam saya dah dengar. Salam je ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia kata, saya sebut alif saya sebut tapi tak bunyi. Jadi saya pegang tu. Dia kata kena bagi bunyi betul-betul. Sebab alif tu huruf hidup. Alif sin hidup. Jangan salam. Salam tak jadi. Assalam. Hak kedua tak apa. Hak kedua dia tak kata tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi. Hak kedua dia buat de ya, buat sengak. Kata astagfirullah, tak apa tu. Hak pertama tu rukun. Hak kedua tu sunat.
Tapi saya tanya, ada dia? Dia kata, saya ada baca assalam, tapi salam saja bunyi, as tak keluar. Tak apalah, kita pegang tu yang kita jawab kat ustaz tu. Ustaz tu kata dia kena sembahyang lain lah. No. Berat juga tu, jaga main-main. Kemudian kita jazamkan dalam huruf, makna kata matikan dalam huruf ra tu. Diwariatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, at-takbiru jazmun. Bermula takbir itu dengan jazam ra. Kita berhenti atas ra. Dan Ibn Yunus berpendapat dalam Syahrul Tanbih bahawa seorang itu membaca dengan dhammah ra daripada lafaz akbar sama ru dhammah ru, maka sembahyangnya tidak sah. Tu Ibn Yunus kata tak sah. Berdasarkan atasnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi bagi tahu, sembahyanglah seperti mana kamu semua melihat aku sembahyang. Kita tak tengok Nabi pun, tapi kita tengok para ambil daripada guru kita mengaji daripada guru dia mengaji sampai atas lah, sampai ulama, sampai para pengikut sahabat tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Nabi pada Nabi. Itu yang kita duduk salam dengan tok guru, salam dengan tok ustaz, bukan ada apa kita nak ambil muhafazah tu. Dia salam dengan guru dia salam dengan guru dia salam sampai atas, salam bersambung. Jadi kita ambil barakah tu je. Yang kadang-kadang kita tak lama tak jumpa, kita cium pipi dia, kan nak ambil barakah apa? Nak ambil barakah, saya salam guru saya salam, sampainya last sekali sampai pada para sahabat salam dengan Nabi, ambil tu siapa dengan bersangkut. Ni kita tak mau salam pula, ni pasien pula atau gangster. Tak apalah COVID. COVID ni mengubahkan segala-galanya. Ni ada pula dalam kahwin dengar kata ni. Dengar kata lah. Ada kan? Pergi dapat di Kuala Lumpur. Balik positif di sana. Kata ada dia mailah Langkawi, duduk di Cenang. Takut naudzubillah. Nasib lah. Tu. Okey. Semayanglah seperti mana kamu semua melihat aku semayang. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca takbir melainkan dengan jazam ra. Mati atas ra. Nak sebut pun tak apa. Bergetak. Boleh lagi lah, boleh pakai. Berkata Al-Imam Nawawi dalam Syahrul Muhadzab, tidak pernah didengar takbir itu melainkan dibacakan dengan waqaf. Tak ada sambung. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersemayang dengan huruf lafaz Allah atau akbar, panjang Allah ataupun akbar, tak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, tak boleh. Tambah huruf mat satu, alif, ataupun kita pergi tambah Allah, ada maksud lain. Macam sahabat tuan-tuan dulu lah baca afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Banyak orang mati tu mula elok, lepas tu la ilaha illallah, la ilaha, dangai belakang. Kadang-kadang khalifah bawa elok, dia main pasuk gear ketiga tu, dia mula ada apa ni dalam meratib ni pun ada gear dia. Mula-mula Allah la afdalu dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah, elok lah 50 sekali la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu masuk gear tu.
masuk gear. Lepas tu la ilaha illallah, la ilaha, sedap bunyi tu. Hak tu 1000 mana boleh tu. La ilaha tu sedap, memang sedap. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sedap, boleh 1000 pun tak apa. Kawan duduk dalam kubur kena katok, pahala pun tak boleh. Kita tambah satu huruf mat di situ, la ilah. I itu makna huruf mat lah. Huruf mat berapa harakat? 2 je, bukan dia panjang pun. Kita sudah tambah satu huruf la i itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia sepatutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita pergi tambah la ilah, tambah satu huruf mat ya situ. Dosa jangan main mati dalam tu. Pi kita. Macam ni juga Allah. Dan jika memanjangkan oleh orang yang bersemayang huruf hamzah pada lafaz Allah atau akbar, maka semayangnya tidak sah. Kita takbir macam tu, kerana bacaan seperti itu telah bertukar daripada makna dia, daripada lafaz khabar insya'i dengan istifham. Jadi orang tanya lafaz pertanyaan, kita tanya hak asal tu elok Allahu akbar, yang kita pilih Allah, adakah Tuhan tu besar? Adakah Tuhan? Allah, adakah? Asalnya Allah Maha Besar. Kita pergi kata Allahu akbar, adakah Allah tu besar? Adakah Allah tu Maha Besar? Kita pergi tanya. Jadi lafaz istifham, jadi lafaz pertanyaan, tak boleh. Misalnya dia kata Allahu akbar, adakah Allah itu yang Maha Besar? Kita sama Allah, tak boleh. Jangan. Dan ada lagi beberapa masalah berhubung dengan takbir seyogianya dipelajari oleh setiap orang, iaitu jika berkata Allahu akbar pun tak boleh. Allahu akbar menambahkan huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tidak sahlah sembahyangnya. Kuih Milan dah berhenti lah kot. Nak pergi lagi panjang cerita, stesen ni jauh ni, 9.30 tak boleh pergi. Dengan kita nak terang sikit lebih kurang, asal 9.30. Tuan-tuan kata boleh duduk, saya tak boleh duduk lah. Kuih 9 lah. Kita berhenti lah, tengok kalau ada rezeki kita mau panjang, sebulan sekali pula lah kita jumpa. Kita berhenti tentu. Jika berkata seorang Allahu akbar dengan menambahkan huruf waw yang mati atau berbaris, nescaya tiada sah sembahyangnya. Wallahu a'lam. Nanti tentu boleh stesen tu cukup dah. Tapi nyampe nak lagi satu nak abang. Sana. Ini 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi nak abang minggu depan kita cuti ya. Minggu